Dengan cerita di pagi hari, nasi lemak kopi O. Bersama kami teman realiti menghiburkan di nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Wow, kalau kita tengok pada permulaan intro sebelum NLKO ni, sesuatu yang menyeramkan, bah. Betul, saya pun macam dah seram-seram sejuk ni. Saya pun rasa sesuatu ni. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, itu adalah alatan untuk perubatan apabila anda disihir. Betul. Kan? Jadi hari ini kita nak fokuskan mengenai sihir pemisah. Betul, sihir pemisah. Sebab saya pun dah lama sebenarnya tak bersama dengan NLKO ni. Sebab saya pun sebenarnya saya bercuti kejap lah kan. Kata kat penerbit saya nak berpisah pada makanan, katanya. Jadi welcome back. Welcome back. Sebenarnya kami tak pisahkan bar dengan kami. Bukan. Tapi bar berehat seketika. Betul. Tapi kembali semula kan NLKY ni, kita bincang pasal apa Muaz? Itulah dia sihir pemisah. Ini sihir pemisah ni kalau kita tengok ini melibatkan rumah tangga, Pak. Sebenarnya kalau kita tengok dalam rumah tangga ni kita mahukan kebahagiaan. Tapi akan tetapi tiba-tiba berlaku ada pergaduhan, perselingkahan dan sedar tak sedar rupanya mereka ni terlampau dipisahkan oleh sihir ni. Betul, tapi setengah pihak mungkin tidak mempercayai benda ni. Tapi pada hari dalam NLKY kita bawakan kepada anda bagaimana kita nak cara nak mengubatnya dan apa tanda-tandanya, dan mungkin kita ada seorang yang mungkin boleh berkongsi mengenai pengalaman terkena dengan sihir pemisah di sana. Bah belum kahwin lagi? Belum. Okey, ini sebagai pengajaran kepada Bah. Okey, ready Okey, jom kita akan kembali kejap lagi tengok VT ni dulu. Perkahwinan mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka adalah sebuah perikatan yang sah antara lelaki dan perempuan yang menjadikan mereka sebagai pasangan suami isteri. Perkahwinan juga merupakan suatu ibadah dan merupakan asas kepada pembentukan sesebuah keluarga, masyarakat dan negara. Mempunyai kehidupan yang bahagia hingga ke akhir usia adalah impian setiap pasangan yang melayari bahtera perkahwinan. Setiap pasangan suami isteri pasti ingin untuk mengekalkan ikatan yang terjalin walau apa jua rintangan yang mendatang. Tiada siapa pun yang merancang untuk gagal dalam perkahwinan yang dilaluinya. Membina rumah tangga yang bahagia dan harmoni pastinya bukan mudah. Sejak kebelakangan ini, Malaysia sering digemparkan dengan isu perceraian yang seakan menjadi trend normal dalam kehidupan masyarakat kita. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM melaporkan kadar perceraian di Malaysia menunjukkan peningkatan ketara iaitu daripada 43,936 kes pada tahun 2021 kepada 62,890 kes pada tahun 2022. Terdapat pelbagai punca yang menyumbang kepada peningkatan statistik perceraian di negara ini, termasuklah sihir pemisah. Sihir pemisah adalah sihir yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan perselisihan atau porak-perandakan hubungan suami isteri. Ia merupakan gangguan yang boleh mengakibatkan keretakan dalam hubungan. Sungguh pun sudah meniti arus modernisasi, kepercayaan khurafat ini menjadi pilihan segelintir masyarakat yang gagal melawan perasaan iri hati terhadap kehidupan dan kebahagiaan orang lain. Lebih menakutkan apabila gangguan sihir ini berpunca daripada individu yang dikenali.
Jadi sebenarnya bila saya baca buku ni dan saya lihat kembali kan, peralatan yang kita tengok tadi yang awal tu bukan untuk perubatan, tetapi itulah yang digunakan untuk menyihir ni. Betul. Itu yang menakutkan kita sebenarnya. Itulah apparatusnya. Kita bahasa sains betul lagi ya. Betul. Okey, kita bersama dengan siapa hari ini untuk tetamu kita bersama dengan pengamal perubatan Islam iaitu Ustaz Muhammad Ali Sabri Abdul Rahman, dan juga kita ada pengamal perubatan Islam dari Esko GPMM iaitu Gabungan Perawat Musim Malaysia iaitu Saudara Helmi Nizam Durani, dan seorang lagi ni istimewa ni kita bawakan. Kita ada Ucup yang merupakan seorang penyanyi dengan suaranya yang sangat lunak. Kenapa dia ada kat sini? Kerana Ucup juga pernah mengalami satu saya rasa hari yang gelap lah apabila difahamkan pernah nak dipisahkan. Tapi sebelum tu kita bersama dengan Cik Helmi dulu, kita nak tahu apa yang berada di depan kita ni, Cik Helmi. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dan selawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang kita bawa hari ini adalah merupakan barang-barang sihir yang kita dapat daripada pesakit kami lah. Jadi barang-barang ini adalah merupakan barang-barang yang termaktub di dalam sihir pemisah. Sebab barang-barang sihir ni banyak. Tapi kita bawa ini special disebabkan tajuk pun sihir pemisah. Yang mana sihir pemisah ni begitu sangat-sangat sihir yang paling nombor satu sekali. Disebut dalam Al-Quran. Ayat 102 Al-Baqarah. Daripada sihir pemisah ni ataupun barang-barang yang saya bawa ni adalah merupakan satu antara yang paling dahsyat lah. Contoh saya kena terangkan terus pada barang-barang Okey, contoh sebelah ataupun yang ini saya pun sebenarnya pun bawa tadi pun memang kita risau juga tumpah ke sebagainya. Ini adalah merupakan minyak pengasih. Minyak pengasih dan minyak dagu. Yang paling power lah kita bawa lah. Memang wujud sebenarnya. Memang wujud. Sebab ini tujuan ni untuk memisahkan pasangan suami isteri itu daripada tukang sihir itu, dan dibawa oleh penyihir itu, dan untuk orang yang tertentu, dan tujuan-tujuan tertentu untuk memisahkan pasangan suami isteri, untuk memberikan pergaduhan, kebencian, dan minyak-minyak ini sememangnya masih ada lagi berisi. Dan dia merupakan satu daripada bahan yang paling utama lah. Dan juga kalau kita tengok yang dua ni kan, dia berbeza tapi dia antara minyak pengasih juga, ada yang dimasak juga, ada yang diadunkan dengan bahan binatang. Dan begitu juga yang dalam ni, dalam botol ni merupakan satu minyak ataupun minyak pengasih ataupun minyak yang mengandungi darah yang kita simpan, yang masih ada lagi khadam dia. Saya sekarang pun saya rasa macam masih lagi rasa berdebar. Saya biasa pandang rasa takut kan. Betul. Dia penggunaan dia menggunakan calitan lah. Calitan sajalah. Okey, baiklah. Untuk Usuk pula kan. Boleh sikit kongsi sikit pengalaman. Mungkin dulu kita tahu kan semua kan, untuk umum pun tahu Usuk mungkin ada pengalaman dalam kata terkena kan perkara sihir ni. Bagaimana? Pengalaman dia, saya ada buka kedai masa tu, kedai makanan viral. Daripada saya buka kedai tu saya buka tak lama pun Ustaz. Saya buka dalam 3 bulan macam tu. Awal-awal orang sangat ramai, alhamdulillah orang sangat ramai. Tapi selepas saja bini saya dalam pregnant masa tu, nak bersalin anak saya nombor 1. Tapi lepas saja bini saya masuk hospital, melahirkan anak saya yang nombor 1 tu, kedai tu jadi sunyi. 5 orang main kedai saya, orang tak nampak. Padahal saya duduk atas. Dia call bini saya, kedai tak buka ke? Buka. Saya duduk atas ni, tapi nampak macam tak buka. Saya kata pasang ni. Sebab 5 orang dah kata kan. 5 orang kata tu, saya ambil keputusan untuk tutup lah kan. Tutup kan. Rugi tu tak tahu nak abang kan. Kadang tu sedih lah kan. Tapi tak apa, kita ada rezeki lain. Allah dah janji dah rezeki lain. Tapi selepas saya tutup kedai tu, saya cuba menjaga. Masa tu bini saya bawa habis pantang. Kami try menjaga 2 orang dekat kedai tu. Dia jadi macam bergaduh lah. Saya tak boleh tengok muka bini saya rasa panas. So bila kami duduk 2 orang, akan nak bergaduh. Orang nak bergaduh lah, padahal benda kecil pun. Kan, saya pun heran kok. Kan. Tapi saya ada rapat dengan seorang tok guru saya ni, Ustaz Abdul Muttalib. Saya mengaji kat dia dulu. Saya tanya dia, Ustaz macam mana Ustaz nak buat ni kan? Sebab Ustaz saya ada cakap kat saya, kalau macam bab yang si pemisah ni kan, bukan dalam bidang Ustaz. Sebab Ustaz dia ada bidang-bidang dia masing-masing, betul ke? Betul. Kalau saya salah, saya minta maaf. So Ustaz kata cuba Usuk pergi tanya orang-orang yang Ustaz-Ustaz yang lebih pandai dalam bab-bab ni. So saya pergi
3 ustaz lah kan. Saya pendekkan cerita, saya pergi 3 ustaz. Dia cakap benda yang sama. So bila cakap benda yang sama tu, lepas tu dia ada cakap orang yang buat ni orang yang terdekat juga. Bukannya orang yang tak kenal kita, orang yang kenal kita. Dia biasa tidur sebantai dengan kita. Dia biasa kerja dengan saya. Saya pun fikir apa sebab kita baik dengan orang. Saya orang yang sangat hormat orang. Jumpa lah siapa pun, saya orang yang sangat hormat orang lah. Walaupun orang tu macam-macam kan. Kadang-kadang bila kita terlalu baik sangat ni pun bahaya. Macam Ustaz ni dia memang mesra dengan semua orang, mesra kan. Rakyat. Jadi Ustaz Muhammad Ali, kalau kita lihat untuk sihir pemisah ni, ada tak ini saya rasa ni memang berkait rapat dengan penyakit hati lah. Kan, jadi mungkin Ustaz nak kongsikan dengan kita, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. First tadi tu betul lah. Soalan tu lah. Dengki yang pertama sekali. Lepas tu tak puas hati. Tengok dengan mata pula. Kan? Inilah yang disebabkan jadinya sihir pemisah. Dia tak puas hati dengan kawan ni, dia dengki, hasad dengki dengan orang tu, maka jadilah sihir pemisah. Kita memang dalam bab sihir ni ada, kalau kita kategorikan tadi, kalau Ustaz tadi keluarga kan, maksudnya orang dekat sebantai lah, kita tak boleh tuduh maksudnya. Tapi dia dah pergi jumpa ustaz kan, maksudnya benda tu dia dah pergi jumpa orang yang boleh mengubat dia, merawat dia. So dalam sini kita tengok di antaranya sihir pemisah tu, sihir pemisah mak dengan anak, keluarga, sahabat, bisnes pun termasuk juga tu. Kemudian suami isteri ni yang paling besar, yang paling banyak kita yang berlaku sihir pemisah ni memang dengki tu, hasad pada suami isteri. Itu paling besar lah. Kemudian kenapa jadi macam tu? Contoh lagi, dia berniaga pula. Dia berniaga tu tengok maju. Kan? Ini pun salah satulah apa sebut kita tengok hari ni, konten-konten yang ada pada hari ni. Ramai yang berlaku suami isteri berpisah. Kadang-kadang kita tak kadang-kadang dia berlaku dengan sebab apa tahu? Dengan sebab orang tengok. Mesra betul lah dia orang ni. Jadi ini kata mesra rakyat kan. Kalau kita biasa guna mesra alam. Semua dia mesra. Orang akan nampak kat situ bagaimana benda ni jadi satu sihir yang dilakukan. Walaupun dia tak pergi jumpa bomoh ataupun orang yang boleh sihir apa semua ni, tapi dengan cakap dia pun boleh jadi sihir. Boleh. Kalau ramai orang cakap benda yang sama. Ya, benda yang sama, mungkin satu ketika itu diangkat. Macam kita kata doa kan. Tapi ini benda tak baik. Benda tak baik orang cakap. Walaupun datangnya bukan dari orang mengamalkan sihir. Ya. Itu ain tu kita panggil sihir ain pula. Sebab sihir tu kan ada banyak peringkat-peringkat dia. Yang kita bincang sekarang ni sihir pemisah. Kan? Sihir pemisah. Sihir ain tadi termasuk juga dalam tu. Tafrik dipanggil dalam bahasa Arab dia. Tafrik ni untuk memisahkan. Tengok orang ni kaya, orang ni maju. Dia dengki dekat situ. Dia bukan dengki nak maju macam orang tu maju. Betul. Tapi dengki nak perosak kawan tu. Apa itu pula tadi dah ada lah ciri-ciri tadi tu. Yang kita kata tadi ciri-ciri macam dia panas baran, tak boleh tengok duduk sekali tak boleh, nak bersama tak boleh. Kan? Ini semua dari antara yang disebut tadi sihir pemisah. Bermula dari situ. Itulah dia. Ustaz, bagi Ustaz, kalau misalnya kalau terkena sihir ni, bagaimana cara? Mungkin pendinding kita lah sebagai umat Islam. Biasanya dalam surah Yasin tu, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun, satu ayat. Ayat ni memang semua orang hafal kan. Boleh baca lah ayat pendinding rumah lah apa semua, tapi boleh baca ayat tu satu. Kemudian ayat yang kedua, salamun qaulam min rabbir rahim. Semalam saya lah pergi pagar rumah. Ada satu orang ni dia minta saya pagar rumah dia. Masa nak pergi merawat ni, berikat dia sakit. Lepas tu saya cubalah dengan ayat tadi, salamun qaulam min rabbir rahim, tepuk sini tarik, buang. Memang alhamdulillah sampai hari ni dah okey. Tu. Rumah dia memang dia nampak lembaga dalam rumah dia. Ini pun mungkin juga kita kata kan punca-punca di antara dia orang berniaga juga. Kemudian perkahwinan tu juga. Kan? Ini semua unsur-unsur yang boleh bawa kepada sihir pemisah tadi. Dan Syami, kalau dari segi perubatannya seperti Ustaz katakan tadi, antara surah ataupun ayat yang kita boleh amalkan. Tapi dari segi perubatan tu apa yang boleh dibuat sebenarnya apabila kita sedar bahawa kita dah kena sihir? Baik. Jadi yang penting sebenarnya bila kita ingin berubat dia, yang penting pertama kebersihan lah.
dekat rumah orang-orang yang nak berubat ni, yang penting kebersihan tu. Sebab apa? Macam mana berubat sekali kalau tak bersih, dia akan datang balik sakit tu. Kan? Contoh tandas kena bersih, dapur, tempat tidur. Okay? Dan beberapa perkara yang penting bagi pesakit ataupun orang yang berubat ni, dia sentiasalah kena kena sentiasa prihatin dengan pasangan. Jangan tinggalkan seorang-seorang, dan ada tanda-tanda dia. Pada seseorang itu terkena sihir pemisah tu. Macam Ustaz kata tadi lah, membenci tiba-tiba, dan yang paling utama sekali, dia sampai nak mimpi bersetubuh pun ada. Mimpi bersetubuh, lepas tu mimpi di patuk ular. Kalau orang dulu patuk ular ni nak minang tak? Tapi patuk ular ni sebenarnya antara simptom-simptom mimpi yang mana sihir pemisah tu akan boleh berlaku pada pasangan tersebut. Dan juga kadang-kadang berlaku pada pasangan ni, kadang-kadang dia melihat pasangan dia tu seolah-olah macam bukan rupa pasangan dia. Berubah-ubah, sekejap tua, muda, kan? Dan kadang-kadang dia rasa takut. Dan macam saya bincang dengan Ucup tadi kan, kadang-kadang dia boleh klon benda tu kan? Dia boleh klon. Tiba-tiba isteri dekat atas, tengok-tengok isteri dekat dapur. Macam tu. Jadi ini sangat berbahaya lah. Ini tanda-tanda lah. Dan rumah kita tu sentiasa rasa macam gelap gelita, sunyi. Ya? Terdengar bunyi atap-atap, orang berjalan, kan? Dan ini sangat pentinglah bagi pasangan mereka yang ada tanda-tanda simptom-simptom ni, cepat-cepatlah berubat, cek, dan juga yang paling penting, jaga, kena sabar. Ini penyakit, ini satu kena sabar banyak. Ini paling penting. Okey. Sabar. Alright. Baiklah Usop. Mungkin masa menyedari terkenanya sihir ni kan, mungkin ada terjumpa apa-apa barang di sekitar kawasan Ataupun yang hari ni Encik Elmi bawa ni ada ke? Dia tak ada jumpa. Cuma masa tu isteri saya dia jadi macam kena rasuk. Dia cakap aku nak bunuh hang. Dia cakap. Dia cakap aku nak bunuh hang. Dia cakap wish. Sebab dia jadi macam macam harimau kan. Macam harimau. Dia jadi macam harimau. Saya, benda apa dah bini aku ni? Lepas tu kan, saya keluar Saya keluar, saya ambil angin sat keluar. Lepas tu saya nampak ada macam ni real lah. Saya nampak macam ada benda atas pokok, syuk, hilang. Saya lari masuk dalam. Saya lari masuk dalam, bini saya kan tengah tak sedar masa tu kan. Dia gelak kat saya, dia cakap padam kau hang. Dia cakap saya takut, bukan takut, saya lemah semangat. Tak pernah tiba-tiba je macam tu. Tiba-tiba saya kalau bukan pos tak. Saya ni ilmu tak cukup di dada lagi. Semua orang kalau kena tiba-tiba macam tu kan. Dia sepak kayu, rumah ayah saya tu ada kayu. Pada yang besar tu lah. Patah. Saya pegang dengan ayah saya, Ustaz. Berapa orang, 4, 5, semua lelaki yang mau badan ayah saya pun besar jugalah badan. Kuat Ustaz, kuat. Dan sememangnya jin ni kalau merasuk, jin ni kalau belum merasuk pada seseorang, dia akan menjadikan tenaga 10 kali ganda daripada biasa. Pasal itulah Ucup cerita tadi, kalau dia baling apa-apa saya macam meja yang berat-berat ni pun dia boleh. Ini pernah terjadi lah. Dan saya sambung sikit lah pasal barang-barang ni. Tadi saya cerita pasal ni Dan keris. Biasa orang kita simpan keris. Tapi yang keris kita bawa ni, dia untuk menjaga keluarga sepasangan. Konon-kononnya lah yang diberikan oleh seseorang untuk menjaga suami isteri dia. Tetapi bila saja keris ni, bukan saja keris tak ada masalah, keris apa-apa pun tak ada masalah, tapi keris ni bila saja ada khadam dia dengan tujuan-tujuan tertentu, dia akan memakan pasangan tersebut. Apa dia punya kesan dia? Kesan yang terjadi pada pesakit ini, orang rumah dia jadi keguguran, sekerap keguguran, tumpah darah, datang bulan tak menentu, dan bermacam-macam lagi. Nak bersama tak boleh, sama juga, dan menjadi dingin pasangan. Itulah bahaya kalau kena simpan. Bila ada orang bagi benda keris-keris atau yang tidak ditahu apa puncanya, kalau orang bagi contoh ataupun kita beli keris ni tak boleh sebab dia simbol itu tajam. Jadi dia menucuk-nucuk dekat rahim perempuan tersebut. Okey. Jadi Ustaz, mungkin kita dalam kesempatan waktu ni kan, memang cerita ni sebenarnya panjang ni, macam-macam lagi kita tak sentuh kan. Tapi nasihatlah Ustaz, sebab kadang-kadang orang yang buat ni
dia tengok orang tu sakit tapi dia tak kisah pun. Dia akan terus buat je. Betul. Secara ringkasnya Ustaz, Okey, pesanan baik. kepada mereka. Secara ringkasnya saya tengok tadi tadi gambar yang dia ada tu full gambar. Gambar ni kalau bila full dia memang akan boleh sihir. Kita ambil gambar, ambil gambar satu full. daripada atas kepala sampai ke kaki. Semua nampak. Apa itu muka kita penuh apa semua itu di antaranya lah. Orang yang boleh mensihirkan kita menggunakan gambar. Okey. Itu kena Tu jaga. banyak kita share kat media sosial sekarang. Kan itu kelemahan kita. Media sosial pun memang berlaku. Benda ni. Ya. Kita tengok kan, kita tengok setengah orang tu dia share apa semua, sonok keluarga bahagia apa semua. Dan lain kali apa? Ujungnya kita nampak. So bila kita baca pada di situ dalam pengamal perubatan, kita baca okey ada unsur-unsur yang dikatakan sihir berlaku di situ. Okey. Itu kita sebut awal tadi. Walaupun bukan dia pergi jumpa bomoh atau dia jumpa apa mana-mana pun, tapi dia dengan cakap dia tadi pun boleh jadi. Kan? Sebab tu kita kalau kita nak nak highlightkan gambar ke apa semua, so janganlah bagi penuh. Saya pun pernah dinasihat. Sebab kita punya gambar skrin kita tu penuh kan. Okey, bila saya kata saya tak sihat lah kata kat kawan. Saya perawat juga. Dia kata macam mana nak sihat? Dia orang keluar gambar kau penuh semua. Dia kata. Kan? Contohnya lah kita hari ni ada skrin TV keluar, penuh gambar kita semua. Okey, lepas tu barulah sekarang ni kita nampak separuh je. Itu cantik lah. Kan? Itu jangan kadang-kadang kita tak perasan benda ni semua. Okey. Kita kena ingat juga benda tu. Alright. Orang ni macam-macam kita kata tadi. Nampak ni kita pun kena tapis kita punya gambar nanti. Betul, kena tengok balik ni. Betul. Jadi terima kasih sekali Ustaz. Usop tengah nak standby ni dengan ceritanya ada lagu terbaru. Tajuk lagunya apa Usop? Sandiwara. Sandiwara yang telah pun dikompos oleh Usop bersama dengan Apek dan Zimi. Alright. Jadi silakan Usop nak standby untuk menyanyi ini. Semangat Usop. Semangat Usop. Okey. Dekat sikit. InsyaAllah. Jadi secara ringkasnya mungkin Cik Elmi, kalau boleh pesankan kepada semua yang sedang menonton ni. Baik. Jadi insya-Allah pada semua penonton kami ingatkanlah sebagai pengamal dan sebenarnya inilah misi utama syaitan untuk pasangan suami isteri. Dan pada mereka yang bergelar suami isteri ni kenalah hidup berjemaah di rumah. Masuk berjemaah tu bukanlah sembahyang berjemaah waktu berterusan tak. Kasih sayang, buat jaga kesabaran tu dan prihatin terhadap benda-benda yang ustaz cerita tadi. Prihatin sangat. Kalau ada saja tanda-tanda mimpi-mimpi berkenaan yang pelik-pelik, rumah tu kadang-kadang menjadi yang asalnya bahagia dan tiba-tiba saja menjadi suram, ini kena cari yang pakar lah. Pada pengamal insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Encik Elmi dan juga Ustaz di atas perkongsian tu tadi. Jom, Abah, kita nak dengar lagu terbaru Usop. Benar? Usop Sandiwara. Silakan. Rasa hatiku engkau telah pun selingkuh. Sakit tak terkata selama ini hanya dusta. Di depanku kau ucapkan kata cinta, di belakang kau duakan cinta kita. Untuk semua harapan kita untuk bersama. Hujan menitis selari dengan air mata. Duka yang terguris dari awal percintaan. Sungguh tak kusangka ini balasannya. Kau permainkan hatiku yang setia. Kata semuanya tiada bermakna.
Sudah setahun berlalu. Tragedi Oktober yang mengalirkan empangan air mata darah. Sehingga kini masih mencari arah. Saat dunia hampir tenggelam. Dengan lara dan kepalsuan dakwah. Saudaraku di Gaza adalah insan cekal yang masih teguh. Pertahankan bumi Anbiya. Dengan segala kudrat yang ada. Biarpun tanah makmur telah menjadi kubur. Semangat pahlawan takkan luntur dan kabur. Kerana di sanubari adalah gema kemerdekaan yang hanya difahami oleh manusia waras dan bertamadun. Nasib mereka umpama pohon yang ditimpa hujan peluru. Sedang di bawahnya tanah kemarau. Digoncang taufan setiap masa. Ke depan ada jerat, ke belakang ada musibat. Ke kanan ada si laknat. Ke kiri ada si keparat. Segenap sisi dikepung tanpa simpati. Sehingga tak terhitung jumlah yang mati. Kami tak pernah lupa. Baik, itu dia antara puisi untuk Palestin yang telah pun kita sama-sama bawakan di Media Prima Audio. Dan sebenarnya kalau kita tengok kat situ kan, buat baik selagi bernyawa. Betul. Termasuklah sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin ni. Betul. Kan? Kita pun dekat dunia ni pun orang buat cakap kita kan, orang kata peribahasa lah, orang baling tu kita bagi bunga lah. Betul. Betul. Sebab apa kan kita satu benda yang saya cakap. Kita kena belajar untuk bersyukur. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Okey, jadi bersama dengan kita pada hari ini, sebenarnya kalau anda pernah tengok wajah dia pernah bersama dengan kita, tapi sekarang dia merupakan seorang penasihat pertubuhan Akademi Al-Bayan, Abu Talib Husin bersama dengan kita. Tapi tadi kita sentuh mengenai selagi bernyawa ni kita kena buat baik. Mungkin Talib ada satu perkongsian mengenai nak buat baik ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan tengok anda berdua pun rasa banyak kebaikan yang kongsikan, menceriakan para penonton. Masya-Allah, luar biasa. Dan sesungguhnya kita nak kongsi je lah kan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, sahih riwayatnya, bahawasanya pada seseorang yang melaksanakan satu sunnah atau kebaikan, pada orang lain mengikutinya, orang lain pun buat, dan dia akan dapat pahala kebaikan dirinya dan kebaikan pahala yang orang lain buat tu dah dapat double lah kat situ. Begitu juga sebaliknya, kalau kita buat keburukan, berbuat dosa dan orang lain ikuti, dan kita akan dapat dosa pada orang yang juga buat. Jadi macam wakaf dosa lah. Na'udzubillah min zalik. Contoh hari ni kita naikkan satu post tentang mungkin penceraian seseorang, buka aib. Orang lain kat bawah tu komen. Yang letak post tu dia akan dapat wakaf dosa tu lah. Kita pun sedia maklum. Begitu juga kebaikan. Dan saya tertarik bila Bar kata tadi, orang buat apa, baling batu, kita baling bunga. Ini saya juga nak kongsikan bahawasanya ini saya dengar daripada bonda Profesor Dr. Muhaya selalu berpesan bahawasanya dalam satu perkongsian dia kata, Talib macam ni, pernah dengar tak, kalau orang buat baik pada kita, kita akan buat baik pada dia. Itu adalah lumrah kehidupan. Dan bila orang buat jahat pada orang yang buat jahat kepada kita, contoh kita buat jahat pada dia, Ba buat jahat pada saya balas, itu adalah dendam. Tapi bila kalau kata Ba buat baik dengan saya, Muaz buat baik dengan saya buat jahat, itu adalah kezaliman. Tetapi kalau katalah saya buat jahat pada anda berdua dan anda balas dengan kebaikan, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbuatlah baik sebagaimana kita ada peluang, dan berbuat baik ni tak boleh bertanggung-tanggung. Kalau boleh buat sekarang, buat sekarang, insya-Allah. Dan sentiasa kalau jadi Nabi Muhammad sebagai kita punya idola, apa jua keadaan. Insya-Allah. Okey, jadi Talib bersama dengan kita untuk Tahfiz Mu'allaf Akademi Al-Bayan ini. Tadi berbuat baik, jangan lambat-lambat, kalau boleh kita buat sekarang ini. Jadi mungkin ini antara hasrat penubuhan. Saya rasa ini antara tahfiz yang baik untuk kita kongsikan bersama. Silakan. Ya, sebenarnya bila saya terdengar akan cetusan idea pengasasnya Dr. Ustaz Hadi, bahawasanya dia nak buat satu akademi yang berfokus atau berikan tumpuan kepada anak-anak mu'alaf, saya ialah kita ni nak bertanya, kenapa ya Ustaz? Rupanya Ustaz Hadi ni mak dia adalah seorang mu'alaf. Dan bila saya dengar sini daripada mulut ibunya, bahawa sukarnya dia ketika nak memeluk Islam dan kemudian nak mendidik anak-anak, masya-Allah, Allah je yang tahu. Dan sebenarnya bila saya duduk, kadang saya bertanya pada kawan-kawan yang memeluk Islam, contoh macam saya pernah dengar daripada Angelin Tan berkongsi bahawasanya bila dia memeluk Islam ni, orang sekeliling ni, komuniti bertanya, yang belum Islam dia akan tanya, dia tak tanya pada Ustaz, dia tanya pada Angelin Tan. Bagaimana Islam, macam mana kehidupan you, kenapa nak berwuduk. Kadang kalau katalah orang tanya, kenapa sebelum solat nak kena wuduk, kita jawab, alamak, sebab daripada dulu aku diajar macam tu. Nak jawab kan senang tau. Soalan-soalan macam anak saya sini tanya, Tuhan tu kat mana, kat langit ke? Kita macam, ya Allah, sebab kita daripada kecil lahir Islam, mudahlah, kita pun tak ada banyak soal, kita ikut je. Tapi kalau mereka yang mu'alaf, masya-Allah, besar cabarannya. Begitu yang diperjuangkan oleh Akademi Al-Bayan. Mungkin satu
kelompok kecil yang kurang diberi tumpuan, tapi sangat penting, impak dia sangat besar dalam negara kita ni. Jadi ini hasrat Akademi Al-Bayan, bukan saja anak-anak mualaf yang fakir, asnaf, anak yatim juga kita beri perhatian. Cuma tumpuan dia kepada anak-anak mualaf, insya-Allah. Dan kali ini insya-Allah kami bawakan berita gembira. Daripada awal saya datang 2 tahun lalu, kita tengok tanah tu ada tanah hutan kosong, macam masuk tu macam Allah Ustaz, betul ke ni kan? Tapi insya-Allah, alhamdulillah atas kebaikan para penonton di Nasi Mak Kopi O, contohnya para penonton di seluruh Malaysia menyumbang, berikan kepercayaan. Alhamdulillah hari ini dah boleh nampak masjid hampir siap 50%. Bangunan-bangunan lain, asrama dah pun ada. Rasa ya Allah, terima kasih rakyat Malaysia, terima kasih ya Allah. Kerana apa? Rakyat Malaysia ni baik-baik belaka. Mereka ni buat kebaikan tak bertangguh. Dan yang paling penting sekali, Muaz, saya nak kongsi juga ni, Bat. Buat kebaikan ni kita kena biar berpada-pada. Maksudnya periksa dulu, cek dulu betul ke tempat ni. Macam Akademi Al-Bayan, dia adalah satu akademi yang telah pun diluluskan oleh Majlis Agama Islam Melaka sendiri dan PBT, iaitu Majlis Pemandaran Alur Gajah Melaka, dan disokong penuh oleh Ketua Menteri Melaka dan TYT. Masya Allah, para penduduk Kampung Pego juga terima kasih banyak sebab mereka adalah antara kekuatan kita di situ untuk membina akademi, insya Allah, yang akan melahirkan dai-dai yang akan bercakap atas dasar bahasa mereka sendiri. Bayangkan ni masjid anda saksikan ni, terima kasih pada mereka yang berwakaf, berinfak. Tiang-tiang tu semua tu dah ada dah nama-namanya. Mungkin tak tertulis di sini, tapi di akhirat dah ada nama-nama mereka, masya-Allah. Dan terima kasih kepada anda daripada batu keliki yang kecil hingga hari ini dah nak sempurna dah. Dan insya-Allah kita berharap Akademi Al-Bayan dapat melahirkan dai-dai akan bertebaran di seluruh Malaysia, bukan Malaysia saja, di seluruh dunia, yang akan bercakap dalam bahasa ibunda mereka sendiri, bahasa Cina, bahasa India, bahasa apa saja, dan menyebarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan unik ni Akademi Al-Bayan ni ada satu masjid dipanggil Masjid Tiga Pintu. Dia ada budaya Melayu, Cina dan India, di mana moto Akademi Al-Bayan adalah satu agama pelbagai bangsa. Tak kisah kita datang macam mana pun, pakailah pakaian macam mana pun, budaya kita, makanan kita, makan maruku ke tafufa ke apa sajalah makanan kan. Tapi kita tetap memegang pada agama dan kita berkiblatkan kiblat yang satu. Betul. Dan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Tuhan yang satu, insya-Allah. Okey, baiklah. Jadi cakap mengenai fasal tadi, berapa 50%? Hampir masjid dah hampir 50%. Okey, dia tengok macam besar masjid tu. Jadi sangat. Berapa orang kata kapasitinya? Insya-Allah kita sebab dia adalah berfokus kepada untuk akademi, tidak besar manalah dalam 200 ke 300 insya-Allah untuk satu masa, dan dia boleh tambah lagi di tempat-tempat lain. Dan alhamdulillah ramai lagi berwakaf. Rupanya penduduk kampung kat situ dah mula berwakaf tanah-tanah di sekeliling tu. Jadi itulah dia, bila kita melihat orang lain buat kebaikan, orang lain akan terinspirasi buat kebaikan. Betul. Jadi kepada anda hari inilah saya nak seru, jangan tangguh-tangguhlah. Jadi pada anda semua, insya-Allah kami sentiasa mendoakan pada siapa yang bersedekah, berinfak. Hari ini saya nak minta 3 perkara sajalah. Mungkin tidak keterlaluan untuk saya memintalah, berharap ya. Pada anda mungkin boleh bersedekah terus secara online. Sebab hari ini Allah nak masukkan kita ni dalam syurga ramai-ramai. Hari ini kita ada teknologi. Ujung jari je kita dah boleh bersedekah. Dulu Muaz bar kena datang tengok, bawa duit apa semua. Hari ni duduk-duduk pegang-pegang telefon pun Allah bagi kita peluang untuk mengetuk pintu syurga. Pertama. Kedua, saya nak berharap pada anda semua boleh wakafkan atas nama orang-orang yang dah buat kebaikan pada kita. Saya tanya para penonton, barangkali dalam hidup kita ni, dalam titik hidup kita, ada orang yang pernah beri kebaikan pada kita yang kita tak mampu nak balas kebaikan dia. Mungkin kita boleh balas, semoga Allah berikan segala kebaikan. Mungkin hari ini adalah peluang untuk kita membalas jasa-jasa orang yang telah buat kebaikan pada kita. Mak ayah kita terutamanya, pakcik-pakcik kita, guru-guru kita, guru mengaji kita yang mendidik kita hari ini. InsyaAllah kita niatkan untuk mereka. Berwakaflah di Akademi Al-Bayan, niatkan untuk mereka. Mudah-mudahan dia dapat pahala dan kita pun dapat. Ini antara amalan yang boleh kata orang tu sampai ke alam barzah, insya-Allah, mudah-mudahan sampai ke akhirat. Itu kedua. Ketiga, saya haraplah, dan yang terpapar sekarang ni, tolonglah tangkap layar. Screenshot. Ini paling ambil senang gambar Barda Muazdah, tolong ambil gambar ni, QR code, dan juga ambil nombor akaun Akademi Al-Bayan ni. Tolong jadikan dia WhatsApp status hari ni, sampaikan di Facebook. Ya, kita faham kita ni manusia, kita ni kadang diuji dengan macam-macam berita yang ada dekat media sosial. Tapi jadilah pemula kepada kebaikan-kebaikan yang bila orang lain buat, kita mungkin dah tak ada, mungkin kita dah ada alam barzah, tapi pahala tetap mengalir kepada kita. Betul. Jadi kongsi-kongsikan 3 perkara je. Pertama, kita ulang sia sekali lagi boleh? Ulang sia, tolong bertindak sekarang, sedekah sekarang, mungkin pilih autodidak dan sebagainya. Kedua, kita niatkan pada mereka yang dah buat kebaikan pada kita, tak kisah dia masih hidup lagi ke atau mungkin telah tiada. Ketiga,
tolong tangkap layar gambar akaun bank Akademi Al-Bayan ni, tolong sampaikan dalam grup mengaji, grup sekolah tadika dulu, grup ibu bapa dan sebagainya. Muaz jadi kita buat sekarang ni, dan saya rasa antara benda yang paling senang, setiap pagi dalam grup WhatsApp kita kata jom berinvite, jom bersedekah. Hantar je link, terus kan. Walaupun mungkin anda tak buat dari segi derma tu kita tak mampu, tapi anda menggerakkan tu ada pahalanya juga. Ada pahalanya. Bareng dengan Muaz pun dapat bahagian hari ni. InsyaAllah. Para producer, cameraman dan sebagainya, insyaAllah dapat bahagian insyaAllah. Kita kongsikan. Okey, jadi Talib, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Hebat orangnya. Merupakan penasihat Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Ya, betul. Merupakan senior kita juga dalam senior kita juga dah tutup dah ya. Dulu studio kat depan sana. Dah lain dah. Kan, sudah pulang ke Gagang. Boleh panggil pak cik lah. Jangan macam tu. Okey bang, kejap lagi kita nak bawakan pergi berjalan-jalan. Betul, jalan-jalan. Macam kita kali ni. Kemana kita nak bawa ni? Kita nak ke Pahang dengan ceritanya. Betul. Kat mana? Nak tahu? Kita saksikan supaya ni. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Hello, kembali kita dalam Nasi Lemak Kopi O bersama saya Bazaz dan juga saya Muaz Muhammad. Okey. Bang, dengan cerita awak ada benda awak nak bagi ni. Ada benda nak bagi, tapi sebenarnya saat awak ni, tapi kita bacalah kan. Cuba awak baca. Okey, kita bacakan. Ni dari Lorat Kelantan ni. Ya, dari Molek FM ni. Dari Molek FM. Okey, ada sikit dah, ada pesanan sikit lah daripada Molek FM. Si awak, Molek FM nak bui duit pitih ni, 150 ya. Apa yang anda perlu lakukan, senang je benarnya. Jadi pemanggil terpantas dan nyanyikan lagu dalam Lorat Pantai Timur. Pantai Timur, Kecik Kelantan kau, Ganu kau, Pahang kau, boleh belakang. Jangan lepaskan peluang dan dengarkan Molek FM semua deh. Dah dapat duit tu, kita buat apa? Kita boleh pergi Tanjung Gahai. Betul. Jadi ambil peluang ini sebab di Tanjung Gahai ni kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sebenarnya ada pelbagai tempat yang menarik ya, antaranya ada berkayak, naik bot, jet ski, dan bagi mereka yang meminati sukan air, di sinilah tempat yang paling sesuai untuk anda. Ya, saya suka. Jadi jom. Ready? Nak pergi Tanjung Gahai ni? Betul. Okey, jom kita bawa kita untuk anda. sekarang. Let's go. Kita tengok aja. Kita tengok. Let's go. Gerak terus. Aktiviti santai untuk episod kali ini, kru NLKO berpeluang melakukan pelbagai aktiviti sukan air yang menyeronokkan di Tanjung Gahai, Pahang. Pelbagai aktiviti air yang dilakukan seperti menaiki bot, jet ski dan kayak. Perjalanan kami dari Kuala Lumpur mengambil masa lebih kurang 2 jam 30 minit untuk sampai ke destinasi. Setibanya di sana, kami dipertemukan dengan Ketua Kampung atau lebih mesra disapa Tok Empat. Penduduk kampung Tanjung Gahai ini hanya terdiri dalam kelompok dan komuniti yang kecil. Semangat kerjasama dan saling membantu di kalangan mereka menjadikan kampung ini sungguh istimewa. Baiklah, Tanjung Gahai sekitar tahun 2023 pernah memenangi sebagai anugerah Kampung Sejahtera. Di sini kita dapat lakukan pelbagai lagi aktiviti sukan air untuk menarik peminat sukan-sukan yang orang kata lebih lasak dan mencabar. Jadi untuk tahu mengenai lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Tok Pat sebagai Ketua Kampung. Jom kita temu ramah beliau. Ini dia dapat kita saksikan. Ramai di sini penduduk-penduduk Kampung Tanjung Gahai. Assalamualaikum Tok Pat. Sihat? Alhamdulillah. Okey, baik Tok Pat. Sekarang ni Kampung Tanjung Gahai. Orang kata bukan calang-calang kampung. Mana ada kampung orang main jet ski kat tengah sungai. So, mana datang idea ni semua? Ya, untuk Kampung Tanjung Gahai sebenarnya kita bermula pada tahun 2020 lagi. Kita mula bekerjasama dengan Jabatan Perikanan. Kita wujudkan zon perikanan, zon larangan menangkap ikan. Dan alhamdulillah
pada tahun 2022 kita dapati ikan-ikan di zon itu sudah mula membiak. Kurang daripada itu, Jabatan Perikanan mula melihat bahawa boleh diwujudkan satu hari. Apa misi dan visi untuk Kampung Tanjung Gahai sebagai seorang ketua kampung, orang kata, untuk mungkin dari segi pembangunan? Sebagai pemimpin di Kampung Tanjung Gahai, sudah tentu saya ingin melihat Kampung Tanjung Gahai menjadi kampung yang maju, berdaya saing dan penduduknya akan menjana pendapatan. Jadi saya melihat sektor pelancongan merupakan salah satu sektor yang boleh kita bangunkan untuk masa akan datang, dari mana sudah tentu kita ingin melihat anak-anak muda kita berada di Kampung Tanjung Gahai menjalankan aktiviti bagi memberi peluang kepada mereka supaya mereka terus kekal di kampung dan dalam masa yang sama mereka boleh menjana pendapatan. Sebelum pulang untuk makan tengah hari, kami dibawa ke Pulau Tengah untuk bermandi-manda dan juga berehat sambil menyaksikan pemandangan alam sekitar yang mendamaikan. Okay, sekarang kita baru saja tiba di Pulau Tengah, Tanjung Gahai bersama dengan penduduk-penduduk yang berada di sini. Di belakang saya mereka sedang bergambar dan sekarang saya nak join dengan diorang. Jom. Nasi lemak kopi O di Tanjung Gahai. Di sebelah malam pula, kami solat fardu isyak berjemaah bersama penduduk Kampung Tanjung Gahai. Dan seperti kebiasaan, penduduk kampung akan menghabiskan bacaan surah Al-Mulk sebelum bersurai. Okey, baiklah, melalui aktiviti yang dilakukan oleh penduduk di Tanjung Gahai hari ini, saya sebenarnya amat tersentuh dengan semangat kemasyarakatan dan kemufakatan yang ditunjukkan oleh mereka, dan sepatutnya benda seperti ini perlu diterapkan lebih lagi dalam kalangan masyarakat di negara kita lah. Cik Zul, dulu, usulan ke mana ni? Kan malam ni kita ada jamuan BBQ. Oh, dekat dataran? Ya. Okey, kalau situ jom Cik Zul. Jom. Jom kita pergi. Hari kami diakhiri dengan aktiviti BBQ bersama dengan penduduk kampung di dataran Tanjung Gahai. Kemeriahan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi masyarakat di sini. Kampung Tanjung Gahai merupakan sebuah kampung kecil yang mempunyai keunikan yang tersendiri. Baiklah, terima kasih untuk segala kenangan terindah. Ada rezeki, jumpa lagi. Nasi lemak kopi O. Oh, where you at? Rambut kamaya, sopan pemakaian, dari ibu rezeki.
Oh wow, Iman daripada Ismail Zani. Yes. Apa khabar Mael? Alhamdulillah sihat. Sihat Itulah dia. Tadi macam nak tanya sesuatu je pasal Iman. Lama tak nampak. Lama tak nampak Alamak, macam mana nak cakap 2 tahun jugalah sebenarnya Mael tak release lagu kan, tak ada appearance sangat kan. Tapi Mael rasa Mael just ambil masa dengan family and spend time dengan diri sendiri lah. Dan dalam 2 tahun tu lah tiba-tiba berjumpa dengan Iman. Gitu. Tak adalah. Iman ni pun sebenarnya bagi saya something yang saya nak try daripada dulu. Try to bring a new, not to say a new genre, tapi macam experimental genre dekat our industry. So Dia Afrobeat? Dia basically Amapiano and Afrobeat lah. Okay. It's a different genre sebab ramai orang confuse Amapiano dengan Afrobeat, tapi dia sebenarnya lebih kurang. Lebih kurang. Banyak genre sebenarnya kita nak teliti ni. Mahir dalam bidang genre. Kita belajar dengan banyak. Betul, kena belajar. Dan kalau lagu ni daripada Jovlizo? Betul. Betul. Sebab actually lagu Iman ni pun bagi Mael it's a gift juga from Joe, sebab Mael pun baru join with the new family Universal dengan Def Jam. So Joe pun macam, okay Mael, I want you to try genre ni. So Mael pun study for a few months and then alhamdulillah Iman is our first project together lah. Itulah kan, nama Iman, nama selalu dalam wanita lah. Jangan nama lelaki kan. Muaz, tak boleh. Yang nyanyikannya Mael kan tak kena. Tapi kenapa nama Iman sebenarnya saya pun pernah tanya Joe sebab the lyrics also from Joe kan. Sebab Joe cakap like sebenarnya apa yang dia try nak sampaikan is sebenarnya lagu ni direct about a girl nama Iman, tapi kalau dengar betul setengah orang yang dengar chorus je, oh lagu ketuhanan ni. Betul kan. Sebab orang macam confusing sikit. Actually kena dengar full song yang simple ni baru diorang dapat the message lah. Sebenarnya it's very direct song sebenarnya. Itulah message-nya. Dengar habis. Tak selalu kalau kat TikTok kalau post kan orang macam ni lagu ketuhanan, kenapa Mael menari? Itulah reaksinya. Itulah. Kan. Okey. Jadi kalau kita lihat pergerakan ataupun perjalanan Ismail Zani ni, itu gambar tahun itulah. Daripada dia kurus dah tu. Kena sadar dah. Kan macam mana perjalanan tu? Sebab you kata ni adalah konsep muzik yang baru kan. So adakah Mael nak something new? Sebab kita tahu Mael persembahan dia mesti ada tarian. Jadi dari Iman pun ada juga tarian. Betul. Kan. Apa lagi awak cari sebenarnya? Sebenarnya banyak lagi bang nak kena explore sebab saya pun rasa music ni is very luas dan Mael pun baru lagi, and alhamdulillah with all semua benda yang Mael dah achieve pun Mael bersyukur. That's why Mael pun ambil masa 2 tahun untuk rest and cari lagi apa yang Mael nak explore lagi in the future. So right now with the new family, yang ni lah Mael cuba nak explore. Kita cakap mengenai lagu tadi Iman kan, apa specialnya, istimewanya lagu ni? Istimewanya lagu ni, to be honest personally untuk Mael, sebab Mael dah 2 tahun tak keluar lagu, and then Mael datang balik dengan dancing, and that's why I'm really excited sebab Iman ni pun actually our first project together. So insyaAllah in the future kita akan release more songs with dance juga, hopefully. Cantik lah video klip ni. Man, kat mana shoot? Dekat sini je. Tak nampak dia simple je macam dekat simple. Kita punya konsep pun sebenarnya nak macam the viewers nampak macam dekat lah. Because kalau perasan dekat music video pun ada macam motor yang very Melayu punya vibe, you know. Tak nak terlalu urban. Tapi komen-komen negatif Man ada yang biasalah bila lama tak keluar tiba-tiba rasa tak boleh lah, ni bukan Ismail Zani lah. Ramai juga sebenarnya macam expect lebih lah, high expectation lah apa. Tapi bagi Mael macam Mael pun baru umur 24 and panjang lagi perjalanan, memang jauh lagi. So for me macam rugi kalau Mael tak cuba. So at this time lagi-lagi masa tengah muda macam ni, Mael rasa macam cuba je apa-apa yang Mael suka, and accept tak accept tu belakang cerita. Sebab at the end of the day as a musician kita akan live with the song yang kuat lama juga. So bagi Mael macam rugilah kalau stay dekat satu genre je sampai umur 30 ke apa. Macam tak fun lah bagi Mael. Ada berubah lah, kau berubah angin orang kata. Berubah angin lah, cuba-cuba rasa sikit macam tu lah. Okay, baiklah, mungkin terakhir lah kan, kepada penonton luar sana, peminat, apa harapan? Okay, Mael just harapkan korang boleh support Mael sentiasa, and also insyaAllah macam Mael cakap tadi, banyak lagi lagu yang akan release, and stay tuned guys because Mael akan sentiasa update to you guys. Alright guys, saya nak tiru post Ismail Zani dalam poster, dia tunjuk bicep dia. Wow, macam ni. Macam tu Okay. Jadi Mael akan perform satu lagi lagu. Yelah, kalau Ismail Zani ada, mesti akan ada lagu-lagu yang seterusnya. Tapi kita nak bagi tahu besok kita ada solusi resipi. Kita ada hot pot chicken rice. Ya, betul. Dengan satu lagi penampilan istimewa kita bawakan Benak Sila. Ya, betul. Ia akan bersama dengan kita besok. Ya, betul. Alright, jadi jom kita tinggalkan dengan anda. Ini Ismail Zani, luar biasa.
Luar biasa. Luar biasa. Let's go. Masuklah. Okey, stand by. Okey. Stand by. Ya, itu dia. Stand by, posing. Oh. Ini merupakan answer. Aku tahu ini lebih dari cinta. Apalah kami jika bukan luar biasa. Kau juga yakin ini lebih dari cinta. Dan jika kau sedia, akan aku hadir hanya untukmu. Akan aku lawan hanya untukmu. Akan aku rindu hanya padamu. Tak usah kau bimbang dan tak usah bertanya apa arti sayang, arti setia. Setiap hari sayang yang luar biasa. Apa arti sayang, arti setia. Setiap hari sayang yang luar biasa. Yang luar biasa. We ain't gonna go viral.